Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. 2 petang. Kita akan mulakan kita punya sesi perbincangan kita Measurement of Construction Work 1 BQS 401 1B minggu yang ke-6. Lepas tu tapi lecture yang ke-5. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan Principle of Measurement. Ini you all kena dengar elok-elok sebab ini adalah prinsipal yang selalunya kita akan bagi markah waktu kita buat measurement. Inilah tempat-tempat yang mana kita akan tengok untuk dibagi markah, sebab kalau kita salah prinsipal maka kita dianggap QS dianggap cuai dalam membuat kerja dia, servis dia. Jadi yang ini di antara tempat yang you might want to look into detail dan dengar baik-baik berkenaan dengan dia. Okay. Alright, saya tak nak hold you punya data dengan lebih banyak. Kalau lebih cepat kita go through, lebih cepat kita dapat kurangkan kita punya data. Okey, ada lebih kurang 30 pages, tapi tak semua yang kita akan go through. Okey, ini termasuk muka surat depan, masih lagi guna compilation book ni. Okey, chapter 3 adalah memang khusus untuk principle of measurement. Tapi principle of measurement basically kita akan bahagi kepada 2. Okey, hari ini kita akan tengok principle of measurement. Minggu depan cuti. Selepas cuti itu kita akan tengok satu lagi berkenaan dengan principle of measurement, iaitu kita akan tengok kita akan bincangkan apa yang ada dalam kita punya buku yang kita refer semasa buat measurement, iaitu apa yang kita panggil standard method of measurement. Okey, muka surat depan ni dia cerita pasal best practice. Okey, kalau dapat semasa kita dapat drawing apa yang kita kena buat, kita buatlah mengikut apa yang dicadangkan. Kat ni dicadangkan kerana kat sini adalah best practice masa kita buat measurement, yang mana banyak mistake dibuat kalau kita tidak membuat apa yang dicadangkan di sini. Okey, tapi nowadays kebanyakan office dah pakai apa yang kita panggil digital, jadi kuranglah untuk ada yang ini. Zaman dulu kita pakai traditional system 2D. Okey, drawing dia 2D. Jadi inilah yang dicadangkan. Ni dicadangkan oleh masa saya kerja dulu dengan salah satu office, Nick Farid dan Loh ataupun dengan NFL. Yang ini setiap bulan kami orang ada bukan meeting, ada kita panggil ada discussion atau lecture daripada bos-bos kami. Okay, jadi bos-bos kami buat lecture apa yang sepatutnya buat dalam office tu, dan dia cadangkan, dan ada juga setiausaha yang akan catatkan, dan hasilnya inilah dia. Okey, dia punya nota-nota yang dia. Ni bos utama dia, Nick Farid Kamil. Yang ini bos nombor 2, Eskelo. Okey, ni yang dia ceritakan kalau tak. Okey, dan juga dalam standard form of contract, mana saya dah mention dulu, standard form of contract tu penting. Juga ada cerita pasal measurement of work. Ya, untuk PWD dia tulis clause 27.0 adalah clause berkenaan dengan measurement. Tapi dia lebih kepada variation work lah. Kita akan tengok. Tapi saya tak nak go through yang itu. Dan juga saya ada nyatakan tadi bahawa kita buat measurement, kita akan refer satu buku yang kita panggil buku rujukan betul-betul oleh QS, okay, yang dipanggil Standard Method of Measurement.
Standard method of measurement yang terbaru adalah MySMM. Dia ada tulis My. My itu bermaksud Malaysia lah. Malaysian Standard Method of Measurement. Dia baru je keluar tahun 2020. Tahun lepas keluar tapi baru nak diguna pakai tahun depan, bukan tahun ni, tahun depan baru nak pakai. Tahun ni dia go around Malaysia, introduce this MySMM. Jadi next semester, insya-Allah next semester you all akan gunakan yang baru MySMM ni. Tapi tak tahulah, itu depend on KPP lah, depend on jabatan. Kalau jabatan nak gunakan ke tak, saya akan ready saja. Okay, tapi for now kita akan guna yang third edition. Third yang itu dia tulis third, tapi second edition of SMM. First edition of SMM dia keluar tahun 1959 ni kat Malaysia. Mereka keluar pada tahun 1959, second 1976, tapi dia convert je pasal first edition ni imperial, okay, pound, ounce dan sebagainya. Dia convert kepada metrik tahun 76 iaitu meter, sentimeter, kilometer dan sebagainya. Dan second edition SMM 2 pasal dia keluar tahun 2000, pasal kebanyakan yang atas ni dia guna pakai UK punya SMM, jadi ada benda-benda yang tak boleh, tak sesuai untuk digunakan di Malaysia. Jadi SMM 2 ni yang dia olah balik kepada Malaysian condition. Inilah SMM 2 yang you pakai dan saya dah bagi kepada you. Ini lepas semester break kita akan go into detail this SMM, okay. Dalam dia termasuklah section A ni kita akan go into detail. Saya tak nak go through yang sekarang pasal lepas semester break kita akan go through yang ini. Okay, kita akan go through, kita akan tengok benda ni. Ni important. Okay, macam mana kita nak prepare bills of quantities. Last semester pula. Last week saya ada cerita pasal bills of quantity. Last week saya cerita pasal specification. Before that saya ada cerita pasal bills of quantities. Jadi macam mana kita prepare bills of quantities. Ni adalah step-step yang kita kena prepare bills of quantities. Taking of quantities memang mula-mula. Yang ni yang you akan buat. Okay. Ni yang kita akan buat dalam measurement of construction work 1. Okay. Dan juga squaring. Nanti kita cerita apa maksud squaring. Check square. Lepas tu kita sorting. Lepas tu kita abstracting. Abstracting dah obsolete. Nanti saya ceritakan pasal abstracting juga. Pasal ni very, very traditional system. Lepas tu kita ada reducing. Apa maksud reducing? Check reduce. Editing, printing, bulk checking, dan saya akan cerita juga berkenaan dengan bulk checking dan contoh-contoh bulk checking yang saya akan tunjukkan, tapi kita tak belajar berkenaan dengan ni. Dan last sekali binding tu dia jadikan dalam bentuk booklet lah, okay, untuk kita bagi kepada kontraktor, untuk kontraktor price kan, okay. Basically step yang utama, step ni semua step ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ni kita boleh rangkumkan kepada 3 step sahaja, step utama. 3 step utama iaitu take it off, okay, which is dimensioning, describing, scheduling and preliminary calculating. Okay, itu dan take it off. Yang atas ni satu ni je. Lepas tu working up. Okay, kita ada squaring, reducing, abstracting atau collecting and sorting. Okay, squaring, check, reduce, sorting, abstracting, reducing dan check reduce. Ni adalah bahagian kita panggil working up. Lepas tu kita ada billing, which is editing, printing, bulk checking and binding. Ini bahagian bawah sekali adalah basically billing. Okay. Ada setengah buku dan setengah, kebanyakan lecturer, bukan semua lecturer, tapi kebanyakan lecturer dia akan gabungkan billing sebagai working up. Okay, jadi billing dia tak ada khas untuk dia. Jadi pada dia cuma ada 2 step sahaja, iaitu take it off dan working up, sebab billing adalah part of working up. Ada tapi saya punya
saya punya pendapat billing should be different from working up. Working up adalah macam mana kita lepas take off apa yang kita buat. Okay, this is the working itself. Dan billing adalah untuk kita jadikan dia dalam bentuk BQ. Okay, alright. Jadi kita tengok satu-satu. Okay, mula-mula kita tengok taking off atau taking off quantities. Taking off quantities kita akan measure, okay, dan kita akan compilekan dimension dia, okay, dan juga description dia dalam satu yang kita dimension dia kita scale atau read daripada drawing atau baca daripada drawing dan kita enter, kita masukkan dia dalam apa yang kita panggil dimension paper, okay, dimension paper. Okay, apa maksud dimension paper? Dimension paper basically secara tradisional, secara asalnya, pasal sekarang ni semua digital. Okay, jadi kita tak cakap yang baru-baru yang selama ni, dan you akan belajar juga basically you punya cohort masih lagi guna paper. Jadi kita ada basically secara tradisionalnya kita ada 4 jenis paper. Okay. Keempat-empat ni basically dia sama je lah. Okay. Satu yang kita panggil traditional paper. Traditional dimension paper atau traditional paper basically yang you akan gunakan semester ni. Semester ni kita akan gunakan traditional paper. Dia portrait form daripada bentuk portrait A4. Okay, tapi dibagi kedua, okay, kat tengah-tengah dia. Nanti saya tunjukkan basically traditional paper dia macam mana. Okay, jadi sebelah kiri dia boleh, sebelah kanan dia boleh. Jadi basically traditional paper ni kat dalam dia semua kita akan buat taking off, kita akan buat squaring, kita akan buat abstracting dan kita akan buat billing dia dalam menggunakan pakai traditional paper. Jadi dia akan proses dia menggunakan pakai 4 sequence ni. Okay. Alright. Lepas tu kita ada cut and shuffle. Cut and shuffle juga dalam bentuk A4 tapi dia landscape. Instead of portrait, dia landscape. Okay, melebar. Okay, tapi dia divide pada 3 bahagian. Jadi satu tu bahagian kat tengah dan bahagian kat sebelah kanan. Jadi dia ada 3 bahagian. Biasanya antara satu bahagian dengan satu bahagian dia akan lubang-lubangkan macam bentuk resit. Jadi bila kita buat take off, kita buat take off kepada 3 bahagian. Lepas tu kita akan koyakkan, okey, kat tempat yang macam resit tu, tempat lubang tu. Jadi lepas tu baru kita shuffle. Shuffle bukan shuffle macam shuffle card tu, main card tu. Shuffle maknanya kita susun yang mana item dulu, yang mana item kemudian. Okey. Jadi proses dia take off, squaring, cutting by the dotted line lah. Tu yang saya cakap, cut pakai dotted line. Lepas tu kita shuffling. Shuffling ni basically bukan shuffling, sorting in accordance to arrangement of in the bills of quantities, collecting, editing and sorted in the sorted paper and billing. Okay, itu yang kita akan buat. Tapi saya cakap terus terang cut and shuffle dah semua dah tak ada satu office pun kat Malaysia pakai. Okay, cut and shuffle. Okay, dah ni betul-betul lama punya. Okay, traditional masih lagi dipakai walaupun tak sepenuhnya untuk buat BQ, tapi traditional diguna pakai untuk buat estimate. Okay, tapi untuk you all kena faham lah, kena tahulah apa dia traditional. Cut and shuffle je kita dah tak gunakan pasal dah tak ada satu pun office kat Malaysia pakai cut and shuffle. Yang ketiga adalah slip sort. Ni di antara yang very very popular. Okay, sebelum adanya digital ni di antara paling popular adalah slip sort. In a portrait of A5 paper, kecil je macam buku saya A5 tu. Okay, with the process basically in the sequence of taking off, squaring, lepas tu sorting. Okay, nama dia sort slip sort. Satu helai tu satu slip. Lepas tu kita dah buat take off banyak-banyak slip. Satu helai tu untuk satu item, tak macam traditional. Kita boleh buat banyak-banyak item dalam satu muka. Okay, cut and shuffle pun satu bahagian tu cuma satu item saja. Untuk slip sort pun satu muka, satu slip tu adalah untuk satu
satu item. Lepas tu kita akan buat banyak-banyak, dia akan jadi tebal. Lepas tu kita akan sortkan. Macam cut and shuffle, tapi cut and shuffle kita kena cut. Yang ini tak payah cut pasal dia A4 tu satu item. Okay, kita sort in according to arrangement of EQ, collecting, editing in the sorted papers and billing. Okay, lepas tu kita ada satu lagi direct billing. Direct billing adalah A4 papers, tapi yang paling best direct billing ni kita tak payah nak buat billing dah. Okay, direct billing maknanya kita akan buat measurement dia atas tu. Dia punya style memang sama dengan traditional. Okay, tetapi muka depan dia tak kita bagikan kepada dua. Dia just satu je. Okay, just satu muka surat, tapi dia ada bahagian untuk buat taking off dan ada bahagian untuk buat billing dalam satu muka surat. Nanti saya tunjukkan direct billing dia macam mana. Okay, proses dia basically take it off, tapi arrangement take it off pasal dia dah macam billing. Arrangement dia mesti arrangement dalam bills of quantities. Nanti saya tunjukkan arrangement dia macam mana, apa yang kita nak buat pasal arrangement dia. As well, arrangement saya dah cerita 2 minggu lepas kan, pasal arrangement in the bills of quantities. As well a description, well edited. Okay, description pun dah tak boleh nak short form. Dia mesti yang dah tepat, take it off, squaring and reducing. Okay. Semua helai-helaian, semua basically dimension paper. Mari saya tunjukkan dimension paper dulu. Traditional, cut and shuffle, slip sort, direct billing. This is a traditional paper. Okay. Yang ini adalah traditional paper. Dia A4 size. Dia bagi kedua. Kat garisan dua ni macam garisan tak boleh. Kalau kita pergi naik kereta, double line ni tak boleh nak potong. Okay, sebenarnya yang ini adalah satu bahagian, yang ini satu bahagian. Okay, jadi apa yang kita buat, kita akan buat calculation kat bahagian kiri dulu. Lepas tu bila dah habis kat bahagian kanan. Okay, size dia A4. This is traditional system. Okay, traditional dimension paper. Yang ini adalah cut and shuffle. Cut and shuffle dia A4 tapi bentuk landscape. Jadi you kena landscapekan dia. Okay? Yang ni nampak portrait kan? You nak landscapekan dia. Jadi ni adalah satu bahagian. Ni sebelah kanan. Ni kat tengah-tengah. Dan yang ini kat sebelah kiri. Yang garisan putus-putus ni adalah garisan yang macam resit. Dia ada lubang-lubang dia. Kita boleh koyak macam tu sahaja. Lepas tu baru kita akan shuffle atau kita akan sort dia mengikut arrangement dalam BQ. Okey, ini adalah tempat kita buat taking off dia. Jadi ada tiga take off. Tinggal lagi cut and shuffle, satu helai ni adalah untuk satu item. Okey, macam traditional tadi, kita boleh buat satu item pertama kat atas, item kedua kat bawah, item ketiga kat bawah lagi. Lepas tu kita sambung lagi ke item sebelah kanan pun boleh. Okay, jadi dia boleh banyak item. Cut and shuffle tak. Okay, ni A4 paper size juga. Yang ini adalah slip sort A5 paper. Kalau you tengok dia punya arrangement, dia punya tengok keadaan dia macam cut and shuffle. Tapi cut and shuffle akan jadi kecil. Cut and shuffle dia. Kalau tengok arrangement dia punya bentuk dia, kalau kita landscapekan dia akan bentuk slip sort. Okey, jadi slip sort ni semua apa yang dia fikirkan kat sini adalah kat sini kita kena koyak. Okey, kita kena koyakkan. Lepas tu kita kena sortkan. Dan dia punya tulisan akan jadi kecil. Jadi bila calculation kat sini tak cukup, kita kena sambung sebelah tu yang jadi masalah dia. Jadi might as well kita besarkan jadi slip sort dan tak payahlah kita koyak-koyakkan dia. Yang ini yang saya cakap direct billing. This is direct billing paper. Direct billing paper dia ada bentuk macam BQ betul. Okey, ni ada description, unit, quantity, rate, amount kat sini. Tapi bahagian item kita kena pecah 3. Okey, pasal ni lah tempat kita punya calculation kan. Okey, jadi kita patah balik semua
semua dimension sheet atau dimension paper ni dia ada 5 bahagian. Okey, saya tak hitamkan kat sini. Dia ada 5 bahagian. Kalau kita nanti saya tunjukkan tiap-tiap satu dia ada 3, dia ada 5 bahagian. Yang pertama adalah time sync column. Ya, saya panggil time sync column in which multiplying figure are entered when there is more than one of the particular item being measured. In another word, it is to be used when there are several similar items have the same measurement, and to indicate that the measurement is to be multiplied, it will be times. Okay, jadi apa yang ada kat sini adalah yang sebelah kiri adalah time sync column. Jadi kalau kita buat katalah kita buat calculation kat sini, maknanya ada 5 dimension kita akan letak kat sini. Ada 5 dimension, kita akan timeskan 5 kat sini. Okey. Itu bahagian yang untuk traditional. Untuk slip sort, untuk cut and shuffle yang sebelah kiri sekali ini adalah time sync. Okey. Untuk slip sort sebelah kiri sekali ini untuk time sync column, dan untuk direct billing yang ini adalah time sync column. Okey, kita ada dia punya time sync column di situ. Lepas tu the next one kita panggil dia dimension column. Dimension column adalah segala figure yang ada dalam drawing kita bawa kepada kita punya calculation. Dia mestilah mengikut susunan tertentu. Nanti kita tulis kita nyatakan macam mana susunan sepatutnya berlaku. Yeah, jadi dimension column in which the actual dimension as scale or taken direct from the drawing are entered. In another word, it is to be used for measurements taken from drawing set down. Jadi kat tengah-tengah ni adalah untuk dimension. Okey, ni adalah untuk dimension. Okey, dua tu. Yang ini sebelah tengah, sebelah time sync ni dimension dia. Okey. Ada 3 dimension, yang kat tengah-tengah ni dimension dia, dan yang ini kat sebelah sini adalah dimension column. Okey. Lepas tu kita ada apa yang kita panggil squaring column. Okey, squaring column in which the length, area or volume obtained by multiplying together the figures or times the figures of time sync column and dimension column is recorded. Okay, apa yang dia kata kat sini? Okay, this is the squaring column. Apa dia kata kat sini? Yang kita letak dimension yang kat sini, okay, kita kalikan ke semua dia. Kalau ada 3 lah kita kalikan, dan kita kalikan juga yang kat time sync, dan kita enter satu figure. Okay, kat sini. Okay, jadi satu group. Okay, jadi sebelah kanan ni adalah kita panggil squaring column. Okey, ni squaring column. Ya, squaring column, dan kita ada squaring column untuk yang ini, dan juga direct billing kita ada squaring column. Okey, itu dia punya kolom-kolom untuk squaring. Lepas tu kita ada apa yang kita panggil description area. Saya tak panggil description column sebab tak semua dimension sheet tempat dia di situ sebagai kolom. Dia ada bahagian area. Okey, jadi the description area in which the written description of each item is entered. Jadi yang ini kita describekan item tersebut. Okey, yang ini kita describe. Untuk traditional bahagian yang besar ni adalah dia macam kolom dia adalah untuk description area juga. Okey. Right, untuk slip sort bahagian atas ni adalah untuk description column. Okey, dan dia akan bersambung ke sebelah sini. Okey, untuk squaring, untuk slip sort juga bahagian ni adalah bahagian description ni, heading dia. Yang ini adalah lebih kepada description area kat tengah-tengah kotak dia. Okey, jadi dia bukan kolom dia area. Dan last sekali untuk direct billing dia macam traditional. Kat sebelah sini adalah untuk kita punya description. Okay, alright.
Itu dia punya cerita berkenaan dengan description. Ada satu lagi area yang very important, iaitu kita panggil waste area. Okay, yang ini kita panggil waste area ataupun preliminary calculation area. Okay, waste area in which preliminary calculation build up of length, explanatory notes, semua location of measured work and the like should not be overlooked. Maknanya kita akan nyatakan dia dalam tu. Okay, in other words, it is to be used for preliminary calculation and collection, build up length dan sebagainya. You boleh baca lah. Okay, untuk kita panggil untuk the traditional kat sini juga kita tempat dimension juga adalah tempat waste area. Okay, kadang-kadang waste kita kira kat atas, lepas tu baru dia punya dimension, dia punya description. Kadang-kadang kita buat description dulu, baru kita buat calculation dia. Okay, dia punya waste dia. Okay, untuk yang ini sama juga. Okay, tempat kat sini. Sekarang ni description dah kita letak sebelah atas. Jadi yang ini wholly untuk kita punya waste area. Okay, dan untuk slip sort, adalah bahagian yang ini. Okay, bahagian kat bawah pasal dimension, pasal description kita dah buat yang bahagian atas. Jadi kat bawah ni adalah basically dia punya waste area, kita boleh pakai kat situ. Dan untuk traditional direct billing macam traditional lah, kita boleh campurkan description dengan waste area, sama ada kita buat waste dulu baru description atau description dulu baru waste. Okay, itu up to you punya style. Okay, tapi jangan tak buat, pasal yang itu important. Yang ini principle. Ni yang saya cakap ni, semua yang saya nyatakan adalah principle of measurement. Okay, jadi kita kena gunakan apa yang semua QS gunakan. Semua QS akan pakai cara yang sama. Jadi jangan terlepas cara tu, sebab dia menandakan principle of measurement dia. Okay, this is principle untuk kita enter dimension. Okay, dan enter segala kolom-kolom yang ada. Okay, ya, kawasan ni adalah kawasan description and waste. Okay, kawasan ni adalah time sink, sebelah kiri adalah time sink, yang tengah adalah dimension, yang ini adalah squaring. Okay, dan yang ini adalah kita punya waste dan description. Okay, now kita dapat daripada drawing, sama ada kita scale kat drawing, nanti kita tunjukkan dia punya scale dia, dan kita pakai dia punya ataupun kita ambil daripada drawing, apa yang dicatat dalam drawing kita ambil dia punya dimension dia, kita kena letak. Susunan dia mesti length mesti kat atas, width mesti kat tengah, lebar, okay, ataupun breadth. Ada orang lama dia panggil breadth, B-R-E-A-D-T-H, breadth kan, tapi sekarang width lah, orang panggil width. Dan yang akhir sekali adalah depth atau height, okay, tinggi atau dalam. Okay, susunan mesti macam tu. Tak boleh tidak. Susunan mesti macam ni kalau you kena buat. Okay, length, width dengan depth. Okay, lepas tu kalau you nak tulis kat sini dia punya length, width, depth pun tak apa, atau kita tak tulis pun tak apa. Okay, yang meter cube ni dia menunjukkan, bila you tulis 3 menunjukkan dia meter cube. Tak payahlah tulis meter cube. Okay, just denotation je. Kalau dalam meter square, area, you kira area, length and width, length dengan width, atau length dengan depth, okay, atau length dengan height, atau width dengan height. Okay, jadi dia punya susunan mesti ikut tu. Jadi kalau 2, you tulis 2, kita tahu, tak payah tulis m square ni. Okay, kita tahu dia adalah area meter square. Kalau length 1 je, kalau you tulis 1 je, mesti length. Okay, dengan syarat, ni syarat dia
Setelah you tulis length, width dengan depth, ni satu group Pasal you nak multiply kan length campur kali dengan width kali dengan depth, you baru you dapat meter cube. You mesti diakhirkan dengan satu garisan. Satu garisan dia tidak boleh melebihi garisan timesink dan tak boleh memasuki kawasan squaring. Dia mesti between dimension. Dan satu garisan ni mesti di bawah yang akhir sekali. Menunjukkan tiga-tiga ni adalah satu set. Okay? Menunjukkan tiga ni adalah satu set untuk meter cube. Kalau you letak garisan di tempat 2.38, pada saya adalah meter square 23 dengan 2.38 tu meter square. Kita akan multiply ni dengan ni dan kita akan squarekan kat sebelah. Jadi yang ini adalah meter length. Meter length. Jadi tak boleh campur antara meter square dengan meter length dekat bahagian squaring. Okay? Itu yang maksud dia kat situ. Okay? Kalau number is 1. Kalau kg 1 point something kg pun sama juga untuk number. Okay? Tapi kg tak boleh multiply dengan ni. Kalau number pun tak boleh multiply dengan length. Pasal ni benda-benda yang berlainan dia punya cerita dia. Okay? Lepas tu kalau kita nak campurkan, kita nak measure, yang ini adalah 3. Okay, 3 ni. Saya minta, ni pada saya ni salah. Antara 23, 2.38, 0.89, kita ada satu garis kat bawah. Pada saya lebih elok you langkaukan satu baris. Okay, jadi 23.00 sepatutnya kat 2.38 kat sini. Okay, supaya kalau ada kesilapan kita boleh tulis bahagian atas dia. Ni adalah cara untuk kita buat timesink. Okay, kita mesti ada garisan sengit tu. Okay, slanting punya garisan tu. Baru kita letak nombor. Maknanya 23, 2.38 dengan 0.89 punya group ni ada 2. Okay, kena kali dengan 2 kali. Jadi bila kita multiply 23, 2.38, 0.89 dengan kali dengan 2, kita dapatlah 114.63. Kan? Dan itu seterusnya. Okay, itu dia punya cerita. Dan description, bila kita dah buat ni, tiga benda ni adalah under satu description. Kita kena buat apa yang kita panggil bracket. Ni adalah bracket. Okay? Ni salah satu contoh bracket. Ada orang buat S gitu, bracket. Ada buat T gitu, bracket. Okay? Whatever you buat as if dia group ni adalah satu. Dan yang ini adalah basically sepatutnya description. Yang ini penerangan. Tapi kita buat description dalam bracket tersebut, dan quantity dia punya dimension dan squaring dan timesink dia mesti under this bracket, dalam bracket tersebut. Untuk width, okay, basically, okay, untuk width basically kita buat macam ni. Okay, ni contoh, ni tak ada bracket sepatutnya dia ada bracket kat sini. Ni buat excavation. Bracket ni satu group dia. Okay, dah garis. Width kita kira kat sini. Kalau saya width calculation kat sini dia tulis sebelah dia punya description. Biasanya saya buat width kat bahagian atas atau kat bahagian bawah. Okay, kat bahagian atas atau kat bahagian bawah. Ni cara kita nak buat dia. Jadi length dia 23, kita buat ni untuk dapatkan length 23. Ini dia punya width dia. Jadi 21 campur 2 kali 1 dapat 2. 21 campur 2 jadi 23. Jadi dah 23 untuk length kat sini. Itu dia punya. Jadi you nak buat kat tepi ni pun boleh, tapi dia akan kacau ganggu you punya description. Ya, buat kat atas atau buat kat bawah. Saya lebih suka buat kat atas, buat dia dulu. Okey. Atau buat kat bawah pun, saya pernah buat kat bawah pun. Okey, description lepas tu baru calculation. Tapi saya nak minta tolong yang ini mesti ada kita panggil bracket. Okey, bracketkan dia. Ya, ni contoh bracket tapi ada kesilapan. Okey, quantity yang kita punya dimension kita silap. Dimension silap kita letak kat bahagian squaring. Okey, kat tempat mana yang kita nak
kita nak tolakkan dia. Jadi yang ini ada dua, 56.9 punya grup sampai 0.67 ni satu grup, dengan 78 dengan 1 sampai 1.02 ni grup. Yang ini kita nak nailkan. Jadi kita nailkan supaya kita tak boleh nak tulis dia punya squaring kat sebelah. Okey, kita tak boleh nak buat squaring dia kat sebelah sebab telah dinailkan. Nailkan bahagian ni. Ada setengah orang buat nail kat bahagian kat sini, tapi saya lebih suka buat nail kat bahagian squaring. So kalau the whole system salah. Tapi kalau satu dimension sahaja, contoh yang saya cakap 23.00, 2.38, 0.89, salah kat 0.89, sepatutnya 1.89. Okey, jangan tulis satu tenyeh kat situ. Kosong tu jadikan satu tenyeh banyak-banyak, lalas kertas tu koyak. Okey, berlubang. Jangan buat macam tu. Okey, buatkan satu garis kat 0.89, tulis 1.89 sebelah atas. Kita tahu 1.89 tu actually dia punya depth atau height. Okey, pasal dia yang kita gariskan adalah kat bahagian bawah. Okey, tapi kalau lebih 2, katalah 2.38 pun salah, 0.89 pun salah, might as well kita buat nil. Okey, pasal yang tinggal tu satu. Sebab tu saya suruh spacekan antara satu grup dengan satu grup. Spacekan satu space supaya kita boleh buat sebelah atasnya dia punya ni. Okey, dia punya sebelah atas tu kita supaya sebelah atas kita boleh buat dimension dia, pembetulan dia. Okey, right. You tengok dia punya note kat sini. Okey, in time sync column, kita punya time sync column sebelah sini Kalau sengit kat sini is multiplication. Okey, segala sengit garisan sengit tu maksudnya kita nak multiply. Kalau sengit 2, garis sengit lagi 3, jadi 2 kali 3 kali 23.0 kali 2.38 kali 0.89. Jadi sengit untuk multiplication. Kalau kita buat dash, bentuk dash ataupun horizontal line, itu adalah untuk division. Jadi kalau kita nak dapatkan 23.00 kali 2.38 kali 0.89, kita nak setengah daripada dia. Jadi kita gariskan sengit, lepas tu 1/2. Okey, 1/2. Per tu jangan sengit. Kalau 1 sengit 2, dia jadi bukan division, dia jadi multiplication. Jadi 1 kali 2 kali 23. Yang kita nak 1/2 kali 23.00. Okey, jadi garisan tegak horizontal ni adalah untuk division. Dan titik dekat kawasan dimension time sync ni adalah untuk addition, untuk pertambahan. Dia tak ada omission. Omission might as well kita nil aja. Dia cuma ada addition, division, multiplication. Jadi is addition. Katalah kita dah kalikan dengan 3. Okey. Tiba-tiba kita kira ada 4 sebenarnya. Dia bukan 3, dia 4. Jadi kita tulislah 1.3. 1.3 kali baru garisan sengit kali 23. Kalau matematik biasa, dia akan jadi 23 kali dengan 1.3. No, dalam QS, 1.3 dekat time sync tu bermaksud 1/3. Jadi bermaksud dia 4. 4 kali 23. Okey? Itu adalah untuk addition. Jadi yang ini pun penting Ini penting. Saya akan tengok nanti bila you buat squaring dengan you buat calculation kat sini sama tak dengan principle ni. Okey, multiplication, division, addition. Okey? Alright. Ni contoh. Okey, ni contoh slip sort. Okey. Yang ini projek dia. Kita pakai coding, projek punya number. Yang ini elemen dia, elemen frame. Yang ini adalah slip sort nombor berapa. Okey, ni adalah heading kepada description. Ni description dia. Ni adalah unit dia dan ni adalah kita punya produk. Okey, dapat hasil kita.
Okey, yang ini saya tak yang ini pakai pasal slipshod, dia tak payah nak bracket. Okey, tak payah nak bracket semua sekali. Sebab apa tak payah nak bracket? Sebab dia memang dah satu item. Okey, dia dalam satu item. Jadi kita buat dia punya preliminary calculation dia. Preliminary calculation dia sebelah kanan ni, dan ni adalah annotation juga kita letak kat bahagian width annotation. Okey, jadi yang ini adalah dia punya dimension dia, panjang, lebar, dalam, kalikan kita dapat 1.93. Yang ini yang saya cakap 0.25 salah, saya letak 0.25 ke atas. Jadi kita tahu dia panjang, lebar dia 0.23 instead of 0.25 dalam 0.65. Tapi kalau kita ada salah banyak, okey, yang ini kita dah buat salah lagi, kita nilkan the whole thing. Okey, jadi 1.17 ke kita nilkan. Jadi kita dapatlah, campurkan ni dengan ni, kita dapat 3.64. Lepas tu kita ni sambung lagi ke sebelah, time sync, okey, kali dengan 2, the whole thing kali dengan 2, the whole thing kali dengan 2. Lepas tu kita buat collection daripada slip 7, slip 8, kita dapat 9.14. Okey, ni 5.50 khas untuk di slip je jadi dimension pun traditional pun you akan buat macam ni juga, 5.50 kat bawah untuk slip 8, 3.6 untuk slip 7. Okey, slip 7 ni 3.64. Okey, 3.64 campur dengan 5.5 dapat 9.14, dan kita reducekan kepada kat sini. Okey, 9. Jangan baca Haziq, Hakim, Hafiz, Syasha ni, jangan baca. Yang ini anak-anak saya punya nama. Okey. Right, ni adalah untuk direct billing punya style. Okey, direct billing punya style. Nanti masa part 4 you akan pakai slipshod, you akan pakai part 3 dengan part 4. Okey, part 3 dengan part 4. Juga part 5 you akan pakai. Part 2 you still pakai traditional dan juga scheduling. Okay? You akan pakai schedule dalam part 2 nanti. Tapi part 1 definitely you akan pakai traditional system. Jadi yang ini adalah lebih kurang sama dengan direct billing, adalah lebih kurang sama dengan traditional, tapi nanti saya tunjukkan ringkasan kepada traditional. Okay? Masa kita belajar simple substructure dengan apa satu lagi, simple substructure dengan site clearance, nanti kita akan tengok bahagian yang itu. Okey, jadi yang ini dia punya ni saya tak nak go through lebih detail sebab dia akan balik. Yang ini simple sebab unit dia cuma item. Jadi saya tak nak go through. Saya cuma nak beritahu you this is the style untuk buat untuk buat apa? Direct billing punya style. Okey, dimension. Okey, dimensioning sama ada saya cakap tadi yang kita nak letak bahagian tengah ni, okey, nak letak bahagian tengah ni yang length, width dengan depth atau height, yang itu length, breadth atau width, and height atau depth. Biasanya kita akan ambil daripada drawing. Kalau kita tak boleh ambil daripada drawing, kita kena gunakan scale rule. Kita kena baca scale rule. Dia ada macam-macam punya scale rule. Ya boleh dapatlah daripada mana-mana. Yang paling popular zaman saya adalah yang keras ni, yang 3 segi, triangular scale rule dipanggil. Yang ini saya suka sebab yang ini boleh pukul siapa-siapa yang tak dengar cakap, saya sebat je pakai ni. Yang sebelah kanan ni adalah yang sebelum ada yang sebelah bawah ni. Yang ini daripada sini dia kata ramai cikgu-cikgu pukul-pukul orang pakai scale rule, tajam-tajam, lebam-lebam. Dia pakailah macam kita punya standard ruler. Okey, standard ruler. Tapi dia still scale rule. Tapi yang ini tak banyak dimension dia. Okey, right? Dia punya cerita. Lepas tu untuk senang nak bawa dan banyak, dia gunakanlah macam sikat ni. Okey, macam sikat, macam pisau lipat ni dia gunakan. Tapi yang ini pendek, dia tak panjang. Okey,
Scale rule biasa panjang, yang sebelah kanan tu pun panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Okay, macam kita punya ruler biasa lah, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang 12 inci, ada yang 6 inci punya. Okay, tapi yang ini adalah yang pendek. Okay, yang lembek. Yang ini lembek. Yang ini pukul orang pun tak rasa. Okay, yang dia punya lembek. Okay, tapi yang saya nak beritahu adalah dia punya scale tersebut. Kalau you tengok scale kat sini, okay, dia punya scale kat sebelah tepi ni, semua scale kat sebelah tepi, kita boleh rangkumkan scale tu macam ni, yang sebelah kanan bawah. Okay, sebelah kanan bawah. Tapi sebelah kanan bawah ni adalah untuk kilometer. Okay, untuk kilometer. Lepas tu dia bahagikan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau you guna scale ni ke atas drawing yang mengguna pakai scale tersebut, okay, yang mengguna pakai scale tersebut, you dapat 0 sampai 1, okay, you dapat 1. Bermaksud dekat side atau dekat jalan betul-betul atau dekat side betul-betul, dia adalah basically 1 kilometer. Okay, ini adalah basically 1 kilometer. Dalam drawing kita ukur mungkin pendek je, tapi bila kat side betul-betul basically dia adalah 1 kilometer sebab dia 1 kilometer. Kalau dia adalah sentimeter, okay, sentimeter, dia basically 1 tu adalah 1 sentimeter. You kena tahu tu. Jadi 1 kilometer atau 1 sentimeter dia akan bahagikan kepada 10 dalam dia. Maknanya 1 titik tu adalah untuk 1 kilometer, 1 titik. Dia jadi 100 meter. 100 meter. Oh, pandai ada yang jawab. Nasib baik ada yang jawab. Kalau tidak saya pun tengah berfikir-fikir sebenarnya tadi. Bagus you all. Okay, jadi 1 tu adalah 100 meter. Okay, 100 akhir dia akan jadi 1 kilometer. Jadi 100 meter kat side. Okay, tapi kita yang ini adalah untuk huge lah. Ini civil work punya lah. Kalau pakai 1 kilometer, kalau pakai kilometer ni, kita pakai sentimeter atau milimeter yang lebih kecil. Okey, daripadanya. Okey, jadi yang ini dia punya cerita. Jadi perkataan-perkataan ni you boleh baca tu cara nak buat measurement dia dengan betul. Okey, yang ini adalah description. Basically description nanti masa belajar berkenaan dengan site clearance, dengan masa belajar dengan berkenaan dengan simple substructure, saya akan go into detail pasal description. Pasal yang ini dia lebih kepada tiap-tiap satu jenis measurement. Okay, dia lebih kepada tiap-tiap satu measurement. Okay, yang saya nak tumpukan you kat sini, you boleh baca dulu. Okay, pasal kita akan cover menggunakan SMM2. Okay, lepas tu ada beberapa few word yang perlu. Yang saya nak highlightkan adalah yang nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan nombor 8. Okey, 5, 6, 7, 8 ni ada yang tak ada dalam SMM. Jadi tapi QS selalu pakai. Yang pertama adalah perkataan ditto. Ditto bermaksud seperti di atas. Jadi ditto ni kita guna pakai bila ayat kat sebelah atas, bila kita buat dalam BQ kan kita ada description dan kita ada description. Description yang kedua, beberapa perkataan dalam description kedua kita copy daripada description yang pertama. Okey, dia mesti seperti di atas, dia mesti di atas dia betul-betul. Kalau kita langkau dua, kita tak boleh pakai ditto. Dia mesti di atas. Jadi ditto tu adalah maksud kalau you buka kamus betul-betul, dia bukan abbreviation, dia memang perkataan yang memberi maksud seperti di atas. Jadi apa yang kita akan buat adalah kalau kat atas kita cakap pasal measured
measured separately. Katalah measured separately tu kita nak kat bawah pun kita pakai measured separately. Jadi kita boleh kat bawah tu kita boleh tukar measured separately ayat yang bawah kepada ditto. Okey. Kalau ada 2 3, okey, ada 2 3 yang menggunakan katalah measured separately lagi satu. That yang ketiga punya measured separately kita boleh tukar kepada DO titik. DO titik adalah abbreviation kepada ditto sebab tu dia ada titik. Itu adalah basically ditto tapi dipendekkan lagi. Ni macam QS malas lah kan. Okey. Dia punya tulis kat sini kan, meaning that which has been said before. Atas, di atasnya. Okey, itu. Yang paling penting dimension iaitu length, width dengan height. Okey, kita tidak boleh ditto. Yang itu kita kena tulis. Okey, jangan ditto yang itu. Right? Itu adalah untuk ditto. Ditto cuma you catat kat mana-mana ditto you boleh guna tapi khusus untuk buat billing saja. Taking off tak boleh pakai ditto. Ni adalah untuk billing saja. Walaupun nombor 5 dia kata where an entry on the dimension paper is to be followed. Dia kata kat sini dimension paper. Okay, saya tak agree dengan yang ini. Yang ini saya nak you cross kat situ. Yang ini hanyalah ditto adalah hanya untuk billing. Pasal billing kita susun description dia atas bawah. Dimension, kita ada dimension. Lepas tu kita ada calculation. Kita ada dimension, kita ada calculation. Jadi kita bukan ditto calculation. Kita ditto dia punya dimension. Dia punya description. Okay. Alright. Lepas tu satu lagi adalah kita guna perkataan AB ataupun ABD. AB adalah S before. ABD adalah S before describe. Ini adalah untuk description. Okay. Ini adalah untuk description yang dulu-dulu kita dah buat. Tapi dengan syarat kita tak boleh terus-terus ABD. S before atau S before describe. Okay. Dia macam ditto. Tapi ditto description dia mesti sebelum daripadanya. Tapi ABD boleh melangkaui beberapa description yang atas. Jadi yang ini saya boleh you guna pakai. Tapi dengan syarat bila kita baca kita boleh tahu S before atau S before describe tu dia describe apa. Okey. Jadi ada beberapa perkataan adalah mesti you tulis kat situ menunjukkan ini measurement untuk apa dan descriptionnya you describe yang mana satu. Okey, kita boleh. Jadi yang ini saya agree you boleh guna pakai untuk dimension, untuk traditional, bukan untuk billing. Billing tak boleh guna S before describe. Jadi 5 dengan 6 dia terbalik pada saya. Okey. 5 you boleh guna untuk apa? Untuk billing tapi tak boleh untuk take it off. Tapi 6 S before atau S before describe you boleh guna untuk take it off tapi jangan guna untuk billing. Okey, jadi itu dua yang berbeza. Satu lagi adalah extra over. Nombor 7 adalah extra over. Extra over adalah ni saya minta tolong penting extra over dulu punya sistem dalam SMM dia tak ada tulis kena guna extra over. Okey, tapi you kena mention as extra over. Extra tapi dalam SMM 2 tengok dalam SMM. Kalau SMM kata kerja tersebut kena measure sebagai extra over, you kena mention extra over kat depan. Extra over mesti diguna pakai pada permulaan description. Apa maksud extra over? Okey. Contoh paling senang untuk extra over adalah kita cakap pasal excavation. Kita ada excavation tanah biasa. Okey, kita dah measure semua sekali tanah tersebut. Okey. Lepas tu kita dalam tanah tersebut ada batu. Okey, kita kena pecahkan batu dan kita kena bawa keluar batu tersebut.
Jadi untuk pemecahan batu dan membawa keluar batu tersebut adalah kita kena measure lain. Jadi ada dua measurement kat sini. Satu measurement excavation biasa, satu measurement untuk keluarkan batu. Untuk measurement keluarkan batu, okey, oleh kerana measurement asal, measurement yang atasnya dah kita measure keseluruhan dia. Yang ini adalah kita measure balik, maknanya macam kita measure 2 kali untuk batu tersebut. Okay? Right? Jadi kita mention kita nakkan untuk yang kedua khusus untuk pemecahan batu dan membawa keluar batu tersebut. Itu adalah extra work. Itu yang kita panggil extra over. Extra over maksud kerja lain. Okay, kerja lain selain daripada kerja previously. Okay, banyak benda yang akan extra over. Nanti you akan, tapi untuk measurement kali ni, you akan measure pemecahan batu ni, akan you measure dalam ni. Nanti kita tengok SMM, clause mana yang ada extra over. Extra over bermaksud extra material atau extra level atau extra material and level semasa you buat pricing dia, okey, dalam 408, okey, measurement dalam analysis of price. Jadi bila analysis of price, item tu ada extra over, bukan excavation tu yang kita kira, extra work yang kita pricekan dia. Okey. Jadi nombor 8 satu lagi dia tulis deemed to be included. Bila dia tulis deemed to be included, bermaksud kita tak payah nak measure, okey, item tersebut. Bila SMM kata, dia kata apa kerja tersebut atau materials tersebut adalah deemed to be included dalam kerja lain, maknanya kerja tu tak payah disebut. Kontraktor akan tahu bahawa kerja tersebut telah dimasukkan dalam kerja atas. Tapi kerja ke atas kena measure kerja yang bawah tu. Okey, contoh dia dalam konkrit. Okay. Dalam konkrit kadang-kadang kita akan measure terlebih ke bawah yang kita panggil thickening, terlebih ke bawah. Concrete work kita untuk slab kita dah measure concrete work untuk slab, tapi ada lebihan kat bawah supaya loading tu lebih kuat. Okey, pada dia. Jadi lebihan ke bawah tu SMM kata deemed to be included in the slab. Okey, jadi kita tak payahlah nak measure thickening tu. Tapi dia punya quantity of thickening tu kita kena masukkan dalam yang kita panggil slab tersebut. Itu adalah deemed to be included. Jadi kalau nak penerangan lagi, you boleh tanya saya kemudian. Okey, yang paling penting adalah nombor 5, 6, 7, 8 take note yang ini. Yang lain you boleh baca sendiri. Yang penting pada saya adalah 5, 6, 7, 8. Pasal kadang-kadang saya quite particular kalau you salah principle of this 5, 6, 7 dan 8. Okey. Untuk description, kalau nak mudah untuk you all, description, saya ada bagi you standard phrase. Okay, you tengok dalam Microsoft Teams, bahagian general, file, general punya channel, file, you tengok dalam notes ataupun folder-folder lain, you cari standard phraseology macam ni. Kat dalam dia ada description yang JKR telah ringkaskan. Yang ini guna SMM2. Okay. Next semester insya-Allah tak boleh nak guna lah, pasal next semester guna MySMM. Tapi MySMM lagi senang, description ambil daripada SMM je. Yang ini adalah untuk SMM2 punya description. Jadi ni standard phrase you boleh gunakan. Schedule saya tak nak go into detail. Ni next semester you should mungkin you akan belajar pasal ni. Okay, pasal schedule. Right. Ada 3 tugas schedule. Ni jenis-jenis schedule. Next semester you akan belajar adalah schedule of finisher, schedule of ironmongery, schedule of window, schedule of door you akan pakai, schedule of plumbing work. Itu semua next semester. Yang lain semester 4 ada, semester 5 ada. Okay. Ni general principle minta tolong
Ni principle of measurement lagi sekali yang you kena tahu. Yang ini adalah ikut section A, okey, dalam SMM. Yang ini juga saya hold selepas semester break yang pertama. Okey, lepas semester break yang pertama kita akan go through MSMM punya rule untuk section A. Jadi yang ini termasuk dalam tu. Jadi saya tak nak go through yang ini. Okey, tapi saya cakap betul-betul yang ini penting. Pasal dia tulis kat tu general principle of taking off. Okey, jadi yang ini saya tak nak go through. This is good practice. Okey, sama juga dengan mula-mula sekali. Good practice dia, you boleh baca dia punya group practice. This is working up. Okey, working up, this is squaring. Kita dah tengok kan tadi macam mana squaring dia. Okey, dimension kalau ada dua maksudnya length kali width atau length kali depth. Okey, atau width kali depth. Okey, yang ini atas kali bawah dapatlah yang ini. Lepas tu dapatlah yang ini pun dapat yang ini. Lepas tu kita campurkan, kita dapatlah. Yang ini kita panggil squaring. Okey, ini untuk brick wall. Okey, ini adalah untuk squaring. Squaring kita buat bahagian squaring column. Extracting dia akan guna pakai apa yang kita panggil kita pakai sejenis paper yang dipanggil extracting paper. Yang ini dah tak guna pakai lagi Tak guna pakai, dia mesti ada 6 kolom. Okey, landscape dia A4 tapi landscape. Okey. Lepas tu dia mesti dua ni untuk satu description. Lepas tu dia akan tulis description, addition kat sini yang mana kita nak add quantity dia, omission yang sebelah kanan mana kita nak deduct. Okey, dia punya quantity. Okey, yang ini adalah untuk old punya style yang mana addition dengan omission kita pakai pen yang sama warna hitam atau warna biru. Zaman sekarang kita ada warna pen, kalau pen hitam atau pen biru kita pakai untuk addition, pen merah adalah untuk omission. Jadi kita dah tak guna abstracting paper, kita boleh always pakai pen merah atau pen biru guna dalam squaring. Jadi kita tahulah kalau kita guna ni pen hitam, katalah ni pen hitam, yang ini adalah pen merah, bermaksud atas tolak dengan bawah. Okey, rather than atas campur bawah. Jadi kalau semua hitam bermaksud dia campur. Jadi senang. Jadi abstracting tak diguna pakai. Okey, tapi you kena tahulah yang ini, yang sebelah kiri dia satu item adalah untuk dua kolom, satu item lain, dua kolom, satu item lain. Sebelah kiri adalah untuk addition, sebelah kanan untuk omission. Okey, mana jumlah yang lebih, mana jumlah yang lebih, yang kurang bawa kepada yang lebih. Jadi kalau omission kurang, omission akan bawa ke sini dan kita akan tolakkan. Addition tolak omission, kita akan dapatlah figure tu yang kita tahu figure tu adalah figure addition. Kalau kurang, kita bawakan ke sebelah kanan yang kita tahu dia adalah basically omission item untuk omission. Okey, jadi yang itu saya go itu detail. Tak go into detail. Yang itu cuma ni. Untuk billing, okey. Untuk billing adalah untuk buat billing lah. Untuk buat billing, kita dah tengok BQ punya bills macam mana kan. Dia ada item, description, unit, quantity, rate, amount. Itu dia punya billing dia. Jadi kita daripada take it off, kita akan buat punya billing. Jadi untuk operation billing ni, masa kita belajar simple substructure work dan kita belajar berkenaan dengan site clearance, saya akan tunjukkan macam mana kita apply daripada take it off, buat squaring, buat working up dan buat billing. Macam mana sequence dia, macam mana bentuk yang you nak kena buat. Okey. Last sekali adalah bug checking. Ini saya contoh bug checking. Okey. Bug checking ni saya minta kalau you boleh baca, okey. Tapi tak ada kena-mengena dengan you lagi. You boleh baca macam apa dia. Ni cuma kita nak check kuantiti sama ada kuantiti yang kita buat tu betul ke tak.
Tapi yang ini lebih kepada bila kerja dah siap. Yang ini you kena apply masa buat applied study part 5. Okay, part 5 kalau anda saya akan tunjukkan macam mana you nak check kuantiti sama ada kuantiti you tu betul ke tak. Okay, kita akan buat apa yang dipanggil overall check of quantity atau bulk, nama dia bulk checking. Okay, bulk check. Okay, ni contoh ni kat Nik Farid. Ni nampak Nik Farid punya dia ada satu lagi daripada mana? Pakatan ukur bahan punya PUB satu lagi contoh. Okay, alright, habis. Okay, berkenaan dengan principle of measurement. Okay, ingat benda-benda yang saya highlightkan pada satu-satu bahagian itu adalah principle untuk minggu ni. Lepas tu lepas break, minggu depan you break, lepas minggu break you ada satu lagi minggu, tu pun principle. Tapi principle tu apa yang dinyatakan dalam SMM. Itu pun penting. Jadi you campurkan minggu ni. Hari ni banyak yang you hadam, okay? You kena you masuk dalam otak, belum hadam lagi, relax, balik ni you tengok balik video saya, kita hadamkan, okay, benda tu. Next week, after next week, okay, the next after next week kita akan buat satu lagi prinsipal, tapi prinsipal mengikut SMM. Jadi you kena campurkan dua. Baru lepas tu baru kita buat dia punya measurement. Barulah praktikal dia. Okay? Baru you nampak kegunaan this principle dia. Okay? Boleh? Alright. Kalau ada pertanyaan, you boleh tanya saya kemudian. Okay? Dah pukul 3 lebih ni saya dah habis banyak sikit masa data you. Okay, kalau pasal saya cuma diperuntukkan 1 jam je untuk mengajar tiap-tiap kali perjumpaan. Okay, tapi tak untuk ODL lah. Untuk kalau face to face memanglah 3 jam, memang you 3 jam lah you jangan ngadap muka saya, tapi ada tutorial kalau 3 jam. Yang ni nak buat tutorial susah sikit untuk depan you pasal saya tak tahu sama ada you buat ke tak tutorial tu. Saya takut saya seorang je yang buat tutorial, you semua dengar je. Tu kita tak nak, pasal tutorial biasanya sepatutnya two way. Okey, you sama-sama buat. Okey, tak apa. Pasal ODL punya pasal. Okey, insya-Allah next semester you akan ngadap lecturer. Okey, baru suasana universiti sikit. Okey. Alright. Kalau ada pertanyaan, you boleh tanya kemudian. Don't worry, 24/7. Just tanya aje. Okay, biar kat mana-mana. Tapi jangan suruh saya check assignment. Okay, assignment ni untuk saya bagi markah selepas you hantar. Tapi tak apa. Yang mana yang dah hantar assignment untuk saya check awal-awal kalau saya sempat. Okay, pasal saya jaga 5 kelas ni. Yeah, kalau saya sempat saya akan check dan bagi balik. Tapi jangan susah hatilah kalau saya tak check right? Okay. Tapi you boleh always tanya saya kemudian. Okay. Saya stop kat sini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you kerana menyediakan segala deria yang ada, mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk sampaikan kepada you. Yang mana benar, yang mana betul tu semua datang daripada dia. Okey, tapi kalau ada saya terkucil bahasa, penyampaian saya tak jelas, terlalu cepat kepada ni pasal part 1 ni, terlalu cepat, susah nak absorb, itu adalah kelemahan saya sendiri dan kesalahan saya. Saya nak minta maaf kepada you. Tapi you always can ask me kemudian kalau yang mana-mana tak faham. Okey. Akhir kata kita berjumpa lagi 2 minggu lagi insya-Allah. You boleh during cuti ni pun kalau you nak tanya aja. Okey. Bila-bila masa, don't worry. Okey. Semoga kita jumpa lagi 2 minggu kemudian online. Saya nak ucapkan akhir kata adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih.
Terima kasih, sir. Terima Sama. kasih, sir. sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Salam. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Alright. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Thank you.